Kembali lagi kita ke subtopik seterusnya iaitu 5.2 perbandingan sumbangan tamadun awal. Cuba kita fikir sejenak. Pernah tak terlintas, siapa yang mula-mula sekali cipta roda? Atau macam mana kita boleh ada sistem masa macam sekarang ni? Hari ini kita akan patah balik ke masa lampau. Kita akan bertemu dengan gergasi-gergasi purba yang sebenarnya dah meletakkan asas untuk dunia moden kita. Jom kita bongkar sama-sama rahsia 4 tamadun gergasi ini yang dah jadi macam arkitek untuk dunia kita. Masing-masing ada kuasa besar yang unik, inovasi dan idea-idea hebat yang, percayalah, kita masih guna sampai ke hari ini beribu-ribu tahun kemudian. Bersiap sedialah untuk rasa kagum. Okey, pertama sekali kita kena kenal dulu siapa gergasi-gergasi dunia purba ni. Sebelum wujudnya empire-empire moden, mereka lah perintisnya yang mula-mula melakar peta dunia. Jom kita kenal 4 watak utama dalam kisah epik inovasi manusia ni. Kita mulakan dengan Mesopotamia, tanah di antara 2 sungai. Di sinilah lahirnya konsep bandar untuk pertama kalinya. Cuba bayangkan negara kota yang sibuk diperintah oleh raja-raja yang hebat. Mereka ni bukan sekadar bina bangunan, tapi mereka juga bina sistem undang-undang. Sekarang kita terbang ke Mesir purba, tamadun yang lahir dari anugerah Sungai Nil. Di sini, Fir'aun memerintah seolah-olah mereka adalah Tuhan di bumi dan cita-cita mereka setinggi langit. Mereka bukan sekadar membina, tapi mereka membina monumen yang seakan-akan mencabar peredaran masa. Seterusnya, kita singgah ke lembah Indus yang penuh misteri. Masyarakat kat sini dipimpin oleh golongan pendeta dan mereka ni perancang bandar yang sangat jenius. Bandar-bandar mereka tersusun rapi dengan sistem pembetungan yang canggih. Fikirkan, ini sangat luar biasa untuk zaman tu. Dan akhir sekali, kita ke tamadun Huang He di China. Di sini, Maharaja memerintah dengan konsep mandat dari syurga. Satu kepercayaan bahawa dewa-dewa yang memilih mereka untuk memimpin. Konsep inilah yang melahirkan pemerintahan berdinasti yang bertahan berabad-abad lamanya. Okey, kita dah kenal watak-watak utama kita kan? Sekarang, jom kita selami satu persoalan yang sangat penting. Siapa sebenarnya yang pegang kuasa? Macam mana mereka mentadbir? Menariknya, setiap tamadun ni ada jawapan yang sangat berbeza. Jadi, macam mana agaknya mereka susun struktur kuasa? Adakah dengan undang-undang, kepercayaan agama, atau kuasa mutlak? Walaupun mereka hidup lebih kurang pada zaman yang sama, cara mereka memerintah sangatlah tak sama dan inilah yang membentuk identiti unik setiap tamadun tu. Nah, cuba kita lihat perbezaan yang ketara ni. Mesopotamia, mereka bagi kita Kod Hammurabi, idea undang-undang bertulis yang pertama di dunia. Mesir pula, Firaun ada kuasa mutlak sampaikan dianggap Tuhan. Lain pula dengan lembah Indus, golongan pendeta yang jadi ketua, uruskan hal agama dan pentadbiran serentak. Manakala di Huang He, kuasa raja itu datangnya dari syurga. Nampak kan? 4 sistem, 4 falsafah yang sangat berbeza. Cara pemerintahan ni dah tentu ada kesannya pada cara mereka cari rezeki. Jadi, jom kita intai pula apa enjin yang menggerakkan tamadun-tamadun hebat ni. Kita tengok aktiviti ekonomi mereka dari ladang sampailah ke pasaran. Pertanian memang jadi nadi untuk semua, tapi setiap tamadun ni ada kepakaran masing-masing tahu. Di Mesopotamia, kerajaan kawal semua pasar tanaman. Mesir pula bijak betul manfaatkan Sungai Nil sampai boleh ekspor kertas papirus. Indus pula terkenal dengan kemahiran menenun kain, manakala Huang He, mereka memperbagaikan sumur makanan dengan pelbagai jenis tanaman dan ternakan. Hebat kan? Pandai betul mereka sesuaikan diri dengan persekitaran. Sekarang kita masuk bahagian yang paling best. Apakah ciptaan-ciptaan mereka yang betul-betul mengubah dunia? Inilah legasi sebenar mereka, yang kesannya kita masih rasa sampai hari ini. Setiap tamadun ni umpama sebuah makmal inovasi gergasi pada zaman purba. Jadi persoalannya, siapa yang cipta roda, siapa bagi kita kalender, dan siapa yang mula-mula guna besi? Jom kita tengok sumbangan terhebat mereka. Wow, tengoklah senarai ini penuh dengan ciptaan yang betul-betul jadi game changer. Cuba fikirkan pasal roda dari Mesopotamia. Ia bukan cuba untuk pengangkutan, tapi juga untuk buat tembikar. Lepas tu, kalender 365 hari dari Mesir. Itulah asas kepada kalender yang kita guna sekarang. Setiap satu ciptaan ni, dari kompas di China sampai sistem timbangan di lembah Indus, semuanya adalah satu lonjakan besar untuk peradaban manusia. Yang paling menarik kan, idea dari Mesopotamia yang dah berusia 5,000 tahun ni, masih lagi menyusun setiap minit dalam hari kita. 60 saat jadi seminit, 60 minit jadi sejam. Fikirkan tentang tu bila anda tengok jam lepas ni. Kertas papirus dari Mesir ni pula ibarat internet zaman purba.
Buat pertama kalinya, maklumat boleh disimpan, disalin dan dibawa ke mana-mana. Tanpa ciptaan ni, mungkin kita tak akan tahu banyak sangat pasal sejarah mereka atau sejarah kita sendiri. Ia adalah asas kepada penulisan ilmu. Tapi kan, sebuah tamadun tu bukan hanya pasal apa yang mereka bina, tapi juga apa yang mereka impikan. Jom kita selami pula ekspresi jiwa mereka melalui seni, sastra dan binaan-binaan mega yang memang menakjubkan. Setiap tulisan dan ukiran ni macam satu tingkap untuk kita intai jiwa mereka. Epik Enuma Elish dari Mesopotamia, contohnya, menceritakan kisah penciptaan alam semesta menurut kepercayaan mereka. Puisi dari tamadun Huang He pula bagi kita rasa macam mana kehidupan dan cinta zaman tu. Jadi tulisan ni bukan sekadar rekod, tapi cara mereka faham dan ceritakan dunia mereka. Tapi, kisah mereka yang paling epik diceritakan bukan dengan dakwat, tapi dengan batu dan bata. Jom kita saksikan sendiri struktur-struktur agung yang mereka tinggalkan. Di Mesopotamia, mereka bina zigurat. Ini bukan sekadar kuil biasa. Ia dibina tinggi seolah-olah tangga ke syurga. Mereka percaya para dewa tinggal di puncak. Jadi binaan gegasi ini adalah jambatan antara dunia manusia dengan dunia khayangan. Dan semestinya, piramid di Mesir ini lebih dari sekadar makam tau. Ia adalah bukti kehebatan kejuruteraan dan matematik mereka. Bayangkan, binaan ini sangat jitu sampai sisi-sisinya selari dengan arah mata angin utama. Dengan ketepatan yang sangat sukar dicapai, walaupun dengan teknologi moden. Di lembah Indus pula kita tak jumpa makam raja yang besar, sebaliknya kita jumpa kolam mandi besar. Ini macam nak bagi tahu kita yang mereka sangat pentingkan kebersihan, upacara keagamaan dan kehidupan bermasyarakat. Fokus mereka lebih pada komuniti bukan pada individu. Akhir sekali di lembah Huang He, seni bina digunakan untuk tunjukkan kuasa. Istana-istana mereka dibina betul-betul di tengah bandar. Ini adalah satu peringatan visual setiap hari kepada rakyat jelata tentang siapa yang berkuasa dan dari mana datangnya arahan. Jadi, lepas ni, bila anda tengok jam, menulis di atas kertas atau menggunakan kompas, cubalah ingat sekejap tentang gergasi-gergasi purba ini. Warisan mereka bukan setakat catatan dalam buku sejarah, ia hidup dan bernafas di sekeliling kita setiap hari. Jadi persoalan terakhir untuk anda renungkan, daripada semua sumbangan hebat ni, yang mana satukah yang paling memberi kesan pada hidup anda?